Lukas 8. Tidak berapa lama kemudian, Yesus menjelajah kota dan pekan untuk mengkabarkan berita baik bahawa Allah mula memerintah. 12 orang pengikutnya menyertai dia, dan juga beberapa orang wanita yang sudah disembuhkan daripada kerasukan roh jahat dan penyakit. Antara mereka termasuk Maria, yang disebut Magdalena. 7 roh jahat sudah diusir daripada dirinya. Yohana, istri Kuza, pegawai istana Herodes, Susana, dan banyak lagi wanita lain. Mereka menggunakan harta mereka untuk membantu Yesus dan pengikut-pengikutnya. Orang terus-menerus datang kepada Yesus dari berbagai-bagai kota. Apabila orang yang berkumpul di situ banyak sekali, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, Seorang peladang pergi menabur benih. Ketika dia menabur benih, ada yang jatuh di jalan. Benih itu dipijak-pijak orang dan dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu. Apabila benih bertunas, tanaman itu segera layu kerana tanahnya kering. Ada juga yang jatuh di tengah-tengah semak berduri. Apabila benih bertunas, semak berduri yang tumbuh bersama-samanya membantutkan tumbuhan itu. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali ganda. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, dia berkata, Jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya makna perumpamaan itu. Yesus menjawab, Kamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahsia tentang bagaimana Allah memerintah. Tetapi yang lain diberitahukan hal itu melalui perumpamaan, supaya mereka melihat, tetapi tidak nampak, dan mereka mendengar, tetapi tidak faham. Inilah makna perumpamaan itu. Benih itu firman Allah. Benih yang jatuh di jalan, bagaikan orang yang mendengar perkabaran Allah, tetapi iblis datang dan mengambil perkabaran itu dari hati mereka, supaya mereka tidak percaya ataupun diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat berbatu, bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu dan menerimanya dengan sukacita. Tetapi perkabaran itu tidak berakar di dalam hati. Mereka percaya sekejap sahaja, dan ketika cobaan datang, mereka tidak lagi percaya kepada perkabaran itu. Benih yang jatuh di tengah semak berduri, bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, tetapi kekhawatiran, kekayaan, dan kemewahan hidup membantutkan perkabaran itu, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang jatuh di tanah subur, bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, serta menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertekun sehingga menghasilkan buah. Tiada seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu, ataupun meletakkannya di bawah katil. Dia akan meletakkan pelita itu di atas kaki pelita, supaya orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dan apa yang dirahsiakan akan diketahui dan didedahkan. Oleh itu, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Seseorang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang disangkap ada padanya akan diambil juga. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada Yesus. Tetapi mereka tidak dapat menghampiri dia kerana orang di situ terlalu banyak. Lalu, seorang berkata kepada Yesus, Tuan, ibu dan saudara-saudara Tuan di luar. Mereka hendak berjumpa dengan Tuan. Tetapi, Yesus berkata kepada mereka semua, Orang yang mendengar firman Allah serta mentaatinya, merekalah ibu dan saudara-saudaraku. Pada suatu hari, Yesus dengan pengikut-pengikutnya menaiki sebuah perahu. Dia berkata kepada mereka, Marilah kita menyeberang tasik. Mereka pun bertolak. Sedang mereka berlayar, Yesus tidur. Tiba-tiba, angin kencang melanda tasik itu. Air mula masuk ke dalam perahu sehingga membahayakan mereka semua. Pengikut-pengikut Yesus pergi kepada Yesus lalu membangunkan dia. Mereka berkata, Guru, kita hampir tenggelam. Yesus bangun, lalu menengking angin dan ombak yang bergelora.
angin dan ombak pun teduh dan tasik menjadi tenang sekali. Lalu, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Tetapi, mereka hairan dan takut, serta bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini, sehingga angin dan ombak taat kepada perintahnya?" Mereka terus berlayar ke daerah Gerasa di seberang Tasik Galilea. Sedang Yesus naik ke darat, dia didatangi seorang lelaki dari bandar. Orang itu dirasuk roh jahat. Sudah lama orang itu tidak berpakaian dan tidak mahu tinggal di rumah. Dia tinggal di kuah kubur. Apabila dia melihat Yesus, dia berteriak serta sujud di hadapan Yesus dan berseru, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, apakah yang akan Engkau lakukan terhadap aku? Aku mohon, janganlah seksa aku." Orang itu berkata demikian kerana Yesus telah memerintah roh jahat itu keluar daripadanya. Banyak kali roh jahat itu menguasai orang itu. Walaupun dia dijaga dengan ketat dan kaki tangannya dirantai, dia dapat memutuskan rantai itu. Lalu, roh jahat membawa dia ke padang gurun. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Legion." Kerana banyak roh jahat sudah masuk ke dalam dirinya, roh-roh jahat itu memohon supaya Yesus tidak menghalau roh-roh itu ke jurang maut. Dekat tempat itu, ada kawanan babi sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon supaya Yesus membenarkan roh-roh itu masuk ke dalam kawanan babi itu. Yesus bersetuju. Begitulah roh-roh jahat itu keluar daripada orang itu, lalu masuk ke dalam kawanan babi. Kemudian, kawanan babi itu lari ke tepi jurang dan terjun ke dalam tasik, lalu tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu nampak apa yang sudah berlaku. Mereka lari dari situ, lalu menyebarkan berita itu di bandar dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu, orang ramai keluar hendak melihat apa yang sudah berlaku. Mereka datang kepada Yesus dan mendapati orang yang telah dibebaskan daripada roh jahat duduk dekat kaki Yesus. Orang itu sudah berpakaian dan waras fikirannya. Mereka semua ketakutan. Semua orang yang telah melihat kejadian itu memberitahu orang ramai bagaimana orang itu disembuhkan. Lalu, penduduk daerah Gerasa memohon supaya Yesus meninggalkan tempat itu, kerana mereka semua sangat takut. Oleh itu, Yesus menaiki perahu lalu pergi dari situ. Orang yang telah dibebaskan daripada roh jahat memohon kepada Yesus supaya dibenarkan mengikut Yesus. Tetapi, Yesus menyuruh dia pergi. "Pulanglah ke rumah dan ceritakan apa yang telah dilakukan oleh Allah untukmu." Orang itu pergi ke seluruh pelusuk bandar dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Apabila Yesus kembali ke seberang tasik, orang ramai menyambut dia kerana mereka sedang menanti-nantikan dia. Lalu, datanglah seorang bernama Yairus. Dia ketua rumah ibadat tempatan. Dia sujud di hadapan Yesus dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya, kerana anak perempuannya yang tunggal, yang berumur 12 tahun, hampir meninggal. Sedang Yesus berjalan ke rumah Yairus, orang mengasak dia dari semua sisi. Di situ, ada seorang wanita yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan segala miliknya untuk rawatan doktor. Tetapi, tiada seorang pun dapat menyembuhkan dia. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh hujung jubahnya, dan dengan segera pendarahannya berhenti. Yesus bertanya, "Siapa menyentuh aku?" Tiada orang yang mahu mengaku. Petrus berkata, "Guru, orang di sini banyak sekali, mereka berasak-asakan." Tetapi Yesus berkata, "Ada orang yang menyentuh aku,
Aku tahu, kerana kuasa telah keluar daripadaku. Wanita itu sedar bahawa perbuatannya sudah diketahui oleh Yesus. Dia datang dengan gemetar, lalu sujud pada kaki Yesus. Di hadapan semua orang, dia memberitahu Yesus mengapa dia menyentuh Yesus dan bagaimana penyakitnya sembuh dengan serta-merta. Yesus berkata kepadanya, Anakku, kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera. Sedang Yesus berkata demikian, seorang pesuruh datang dari rumah Yairus. Dia berkata kepada Yairus, Anak perempuan Tuan sudah meninggal. Janganlah susahkan guru lagi. Yesus mendengar kata-kata itu. Dia berkata kepada Yairus, Jangan takut. Percayalah sahaja dan anakmu akan sembuh. apabila Yesus tiba di rumah itu, dia tidak membenarkan sesiapa pun masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ibu bapa anak itu. Semua orang sedang menangisi dan meratapi kematian anak itu. Yesus berkata, Janganlah menangis. Anak ini tidak meninggal. Dia hanya tidur. semua orang mentertawakan Yesus kerana mereka tahu bahawa anak itu sudah meninggal. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata, Bangunlah, nak. nyawa anak itu kembali, dan seketika itu juga dia bangun. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak itu. Ibu bapa anak itu sangat hairan, tetapi Yesus melarang mereka memberitahu sesiapa pun apa yang sudah berlaku.